Waalaikumsalam وإلى warahmatullahi كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما يا كاشف المشكل اكشف عنا الحجاب عن وجوه هذه المعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat sama-sama Allah ni kali yang pertama. Jadi tuan-tuan, kuliah subuh kita pakai kitab. Kita pakai kitab Minhajus Salam. Dia ada edisi Rumi ada. Rumi pun ada, Jawi pun ada tuan. Jadi kalau ikut Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kata dia, Imam Malik sebut, kata dia, al-ilmu saydun, ilmu ni macam binatang buruan. Binatang buruan ni binatang yang liar. Dan kata dia lagi, wal kitabatu qaidun, kitab ni sebagai penambat ilmu. Jadi dia binatang buruan ni benda diam. Jadi bila kita dapat, kita kena tambat. Dia penambat dia kata wal kitabatu qaidun, dan kitab tu penambat ilmu. Kata Imam Malik, qayyid suyudaka bihibalil wasqah, tambat binatang buruan kamu dengan tali yang kukuh dia. Kalau nak tulis dengan pen, jangan tulis dengan pensel. 3 kali buka terpadam. Ini maksud dia. Lepas tu Imam Malik kata faminal himaqah, ni Imam Malik sebut setengah daripada orang yang bodoh tu. Imam Malik antazila qazalatan wa tafaqahu bainal khalaiqi taliqatan. Setengah daripada orang yang bodoh, manusia yang dapat binatang buruan, binatang liar ni lah, benda payah dapat, tapi bila dia dapat, dia tak tamat. Bila tak tamat, dia bawa pergi tengah padang lapang, tengah orang ramai, dia lepas. Lambung tentang tu dia, lari tentang tu. Apa dia nak abang? Kita memang ngaji dapat dah kadang. Dapat, tapi kita tak tamat, kita tak tulis. 3 kali terbentak bam tu, balik rumah tak ingat gambar. Masa mengaji ni, tuan-tuan, dia sebut mengaji, dia kena ada kitab. Kalau tak ada kitab, tak ada mengaji. Tu pun dalam kaedah kita ni. Sebab tu Pani bakal beli kitab. Tu dia tak ada. Kemahal apa dia? Setengah. Ha? RM4 setengah. RM4 setengah. Habis berapa rupiah? RM10. Rumi mahal sikit lah. RM10. Baik. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala, kita tengok kitab kita. Kata dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim tu dia terjemah kepada kita lah. Dia kata dengan nama Allah. Apa makna dengan nama Allah? Tu dia takdir di belakang. Dengan nama tu dia takluk kata aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Nampak tak belakang tu dia? Tak ujung sekali tu. Dengan nama Allah, Tuhan yang bersifat dengan Rahman, lagi bersifat dengan Rahim juga. Kata dia sebut, aku mulai kitab ini. Nampak tak? Jadi makna dia aku mulai kitab ini dengan nama Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan,
Kalau ikut Imam Nasafi rahimahullah ta'ala, kata dia kitab Allah Ta'ala yang Tuhan turun ni ada 104 buah. Yang besarnya 4 buah, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Yang kecil, kitab yang diturunkan ni dia panggil suhuf. Macam mana yang Imam kita baca azan ni lah, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebelum diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka Allah Ta'ala turunkan suhuf. Maka suhuf ni ada 104 buah. Ada 100. Jadi yang kitab yang besar ni ada 4 buah. Jadi semuanya kitab Tuhan yang Tuhan turun ni 104 buah kitab. Mengikut Imam Nasafi, kata dia 104 buah kitab ni terkandung makna dia di dalam Al-Quran. Sebab tu bila turunnya Al-Quran, Allah Ta'ala mansuhkan kitab-kitab yang lain. Nah, kerana apa? Terkandung makna dia, ulama kata dalam Al-Quran kesemua. Dalam 6,666 ayat. Aku ikut qaul yang masyhur. Jadi 6,666 ayat ni tuan-tuan, terkandung makna dia, kata Imam Nasafi, di dalam Fatihah. Terkandung makna di dalam Fatihah. Sebab tu Fatihah ni satu surah yang dia suruh kita ulang tiap-tiap kali. Sehari semalam paling kurang 17 kali. Kalau kita baca surah lain ni kita tak baca apa kena sah dalam layar tu. Tapi Fatihah ni kena ulang. Tidak apa kata terkandung makna Quran ni di dalam Fatihah. Maka Fatihah ni tuan-tuan terkandung makna di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Fatihah ni terkandung dalam Bismillah. Maka Bismillah ni tuan-tuan terkandung makna di dalam ba pada Bismillah. Ba ni duduk dalam mana? Dalam titik dia tuan-tuan. Bukan titik kat bawah tu, titik bawah tu baru main tuan-tuan. Zaman Abu Aswad Abu Ali, titik atas. Mana titik atas? Ada gambar titik atas yang tahu tu titik atas bukan titik tu. Mana titik permulaan bila kita nak buat huruf. Nah, di situ. Dia ulama membahaskan itu. Apa mana nama titik tu? Kata dia titik tu mana nama dia nuqtah ataupun nutfah. Apa makna dia? Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Dengan aku barang yang telah dijadikan, kata Allah, dan dengan aku juga, kata Allah, barang yang lagi akan dijadikan. Itu makna buah pada Bismillah. Sebab tu Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita nak karang kitab, nak menyatakan tentang titik pada Bismillah ni, kata dia 70 ekor unta bawa kitab tak larat. Saya duduk Mesir dulu, ada seorang lah doktor lah, dia buat PhD ketika tu di sana. Dia berbicara apa pada Bismillah. Dia buat tesis tuan-tuan setebal Al-Quran tu 4 jilid membicarakan tentang apa pada Bismillah sahaja. 4 jilid dia bicara apa. Ini abang kata Bismillah. Maka Bismillahirrahmanirrahim ni, maka huruf jad. Dia ni huruf jad, dia panggil jad ni asliyah. Ada kata zaidah, ada kata asliyah. Kalau yang ni mengatakan asli, maka tiap-tiap huruf jad asli ni dia mesti berhajat kepada muta'alaq. Dia bertakluk kepada mana? Mana yang belakang. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Mana dia? U'allifu hadzal kitab bi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Mana aku mulai kitab ini dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mulai karang kitab ini dengan nama Allah. Jadi kalau kita tengok kepada Bismillah, ba tu makna bikana makana wa biyakunu wa yakun. Sin, ba, sin. Ni biar sikit-sikit. Bismillah tak ada ba batang. Ba sin sekolah. Sin tu dia makna sin apa? Daripada salimu, ada tiga perkataan, 3 huruf. Salima yaslumu silman salman wa salamatan Islam. Nah, terbit Islam. Jadi Bismillah ba itu makna dia ketauhidan kita kepada Allah, itu syarat kepada hakikat Muhammadiyah. Maka sin pada Bismillah tu, maka kata ulama makna dia salamah. Apa makna salamah?
mana sejahtera. Itu yang bagi Islam. Boleh faham? Boleh apa tak? Kalau orang yang iktiqad dia elok dengan Allah, mana apa tu kena pada tauhid lah. Tauhid. Lepas tu dia ada Islam, sin. Selama ada Islam, dia akan dapat mim pada bismillah basin mim. Nama dia mana ada mahabbah, kasih sayang. Kasih sayang tu dia kembali kepada dua sifat yang di belakang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Faham ke tak? Biar pergi dia ingat bila bagi bisa dengar. Sistem mengaji bukan nak bagi boleh, bagi bisa dengar. Betul tak? Itu sistem mengaji. Budak kita ada jenam, dia keluar, dia bukan tahu apa-apa tak jenam. Lepas tu dia masuk kata satu, dia masuk sekolah haram. Tiba-tiba ustaz dia kata pun tak ada khabar. Apa terang dia tak ada khabar. Dia bukan tahu tentang apa pun. Hak tu yang balik rumah dia, pak ayah dia, mak dia. Dia kata tak mau ngaji, tak. Ayah dia tak ngaji pun asyik anak tu. Dia kata takut kat ayah mak ni, dia kata tunggu juga. Tahun yang kedua, tak ada apa lagi, ulang lagi mubtada khabar. Apa? Dia tak awal tak saya orang pasal dia bisa dengar ada tempat. Tapi tak boleh tahu pun, kita dua pun. Naik kata tiga, ustaz dia ulang lagi mubtada khabar. Pokoknya urat ni pergi bisa dengar sudah dulu. Itu sistem ngaji. Bukan nanti pergi boleh. Contoh jangan duk kira nak pergi boleh awal. Kalau boleh nak kira nak pergi boleh awal, main tu aku pening dah apa ni. Tak main dah. Mengaji baru sekali dua nak pergi boleh macam orang mengaji puluh tu beda lah. Sebab tu Nabi kata man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihilmani. Ini kaedah fiqh. Barang siapa yang man istajala syai'an, barang siapa yang nak segera pada sesuatu benda qabla awanihi, sebelum sampai masa dia. Nah, dia mengaji sekali dua dia nak pergi alim lagi nak pergi boleh lah. Oh, qiba bihilmani, maka akibat dia dihijab tu daripada boleh. Pasal apa? Bila dia main majlis 3 kali dia terpaksa tak boleh tu, tak ada faedah aku pergi lah. Pakai tak boleh sampai mampu. Pergi bisa dengar juga. Baik. Jadi tu isyarat kepada ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Sin tu makna dia salamah, mana Islam. Kalau dia ada i'tiqad dia okey, lepas tu dia mengucap dengan dia akan mim ni makna dia mahabbah, kasih sayang. Lepas tu dia terjemah dulu kat kita, cuba tengok. Dia kata dengan nama Allah Tuhan yang bersifat Rahman. Rahman ni apa makna Rahman? Makna dia pengasih. Maka ulama kata makna Rahman ni dia di segi lafaz dia tu khas, tertentu lafaz dia. Mana tak boleh buka orang nama Rahman, boleh apa Rahman? Tak boleh. Melainkan atas jalan sandaran kita buh Abdul Rahman. Ini kita bercakap bismillah ni ya kan? Sesuatu mimpi. Al-Rahman tak boleh buh, mana dia khas dari segi lafaz, tetapi makna dia umum. Apa makna umum? Makna Rahman ni, sifat Rahman Tuhan ni umum di segi makna pengasih Tuhan ni, Tuhan bagi semua kasih pada sama ada dia tu orang atau makhluk yang bangsa beriman ataupun yang tidak beriman. Kalau kita tengok orang kafir sekalipun dia lawan Tuhan, tapi sebab Ar-Rahman Tuhan ni, Tuhan bagi weh. Kadang-kadang dia kaya kita bukan kadang-kadang memang kaya kita pun. Kita main sembahyang tak ada ni lah, ngantuk-ngantuk subuh pun main juga. Siapa seronok bagi sembahyang subuh? Saya tak seronok. Lalu gagah bagi juga, saya masuk mampak dia tak bagi. Cuba tu dia tak ada siapa kaki hak seronok lah. Seronok. Sebab tu tuan-tuan, perjalanan ke syurga ni dia menyalahi nafsu. Nafsu nak yang kita tidur lah, nafsu kita ada. Nampak kata kalaulah ada orang mai dakwa kat kita perjalanan ke syurga ni benda yang setuju dengan nafsu tu kabur. Tak ada satu perjalanan ke syurga yang setuju ataupun yang muafakat dengan nafsu, tak ada.
Dia kena bangkit mayang subuh, kena seronok. Kena puasa, tu punya lahir nafsu semua tu. Tapi perjalanan ke neraka semuanya bersetuju dengan nafsu kita. Ya, tu sudah. Jadi ala kulli hal, kenapa kata walaupun dia lawan Allah, walaupun dia tak beriman, dia kafir, tapi Tuhan bagi sebab apa? Sebab rahmat Tuhan. Mana dia penyayang ni umum, sama ada kepada makhluk yang Islam ataupun makhluk yang kafir, sama ada kepada binatang ataupun pokok kayu, tak kira apa, maka Allah Ta'ala bagi belaka. Baik. Jadi tu dia kata, lagi yang Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahim, maka Ar-Rahim ni tuan, makna dia dari segi lafaz dia tu umum, mana dia boleh umum, tetapi dari segi apa, makna dia khas, ada dia berkali macam tu. Pasal apa? Maka nikmat yang Ar-Rahim itu kan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman saja, ini tertentu pada akhirat, negeri akhirat, bukan pada negeri dunia. Baik. Jadi itu kan kita, maka bismillah ni besar tuan. Bismillah ni, dia bahas sikit. Bismillah ni, sebab tu dia suruh kita ulang bismillah. Allah Ta'ala ni tuan, dia ada 3,000 nama. 3,000 nama. Dia letak dalam Taurat, dia letak dalam Injil 1,000 jadi 2,000. Dia letak dalam suhuf ada 900. Jadi 2,900. 99-nya dia letak dalam Al-Quran. Ada yang diketahui oleh malaikat, diketahui oleh anbiya, nabi-nabi dia, semua 2,900. 99 dia letakkan dalam Al-Quran. Maka satu ni Allah Ta'ala rahsiakan. Ada juga pendapat ulama mengatakan hak satu ni dia ada dalam suhuf Nabi Ibrahim. Dan tetapi tuan, ulama mengatakan 3,000 nama ni terkandung di dalam 3 nama ni. Mana? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kita bismillahirrahmanirrahim ni terkandunglah 3,000 di dalam benda ni. Jadi kalau kita tengok, maka pasal apa pengarang kita ni dia mula dengan bismillah? Yang pertamanya kerana iltibak, kerana nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang kita tak mulakan dengan bismillah, maka pekerjaan itu makna dia tidak ada barakah, tidak ada keberkatan. Walaupun kita nampak di segi zahirnya, di segi hisinya siap, tetapi di segi makna dia, maka dia tidak ada keberkatan. Kita makan tak bismillah tuan, kenyang tetap kenyang je lah. Tak kenyang seminggan, boh juga. Nak 2 pinggan, kenyang boh 2. Tak boleh tak cukup 2, boh 3. Tak bismillah, kenyang je lah. Tapi di segi barakahnya tidak ada keberkatan. Itu makna. Walaupun nampak di segi zahirnya siap, lengkap, tetapi di segi maknawi, di segi batinnya, maka ulama kata tidak ada, dia tak siap di segi batin, makna tidak ada keberkatan pada pekerjaan kita. Dan juga dia mula dengan bismillah ni kerana apa? Kerana nak tiru Quran. Quran ni main dengan mula-mula ayat dengan bismillah. Tak kira lah dalam surah Fatihah atau mana-mana surah, permulaan ayat dimulakan dengan bismillah. Maka bagi pendapat mazhab kita Syafi'i, maka bismillah ni tiap-tiap ayat daripada tiap-tiap surah, bukan pada Fatihah saja, dan pada surah-surah yang lain pun, maka dihukumkan kata dia tiap-tiap ayat daripada tiap-tiap surah. Jadi apa hukum kita baca bismillah? Maka bismillah ni kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Dia boleh gak atas 5 hukum. Wajibnya waktu mana? Waktu kita buat benda wajib. Macam kita baca Fatihah, dalam baca Fatihah tu maka wajiblah kita baca bismillah.
Kalau kita iktikad kita bermazhab Syafi'i, orang tanya hang ni mazhab apa, dia kata Syafi'i. Tapi bila dia sembahyang dia turun Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, dia tak sebut bismillah, maka hukum sembahyang dia tidak sah. Kalau dia mengiktikad kata dia ni Syafi'i. Kecuali dia kata dia Abu Hanifah ke apa, Hanafi ke apa semualah. Itu yang Allah. Tapi kalau dia iktikad kata dia ni Syafi'i, tapi dia tak baca bismillah, maka sembahyang tu tidak sah. Itu hak wajib. Kadang-kadang dia jadi sunat. Sunat ni waktu mana? Waktu kita nak buat kerja sunat, benda-benda sunat. Tak kira lah apa pun, makan, minum, tu benda-benda sunat tu, maka sunat kita bismillah. Jadi kadang-kadang ada juga benda-benda yang sunat. Yang tak sunat kita bismillah. Macam mana? Macam kita berzikir. Dia ada faedah orang mengaji ni tuan-tuan, tiap-tiap zikir yang mutlak maka tak sunat kita bismillah. Apa zikir mutlak? Macam kita nak zikir, nak tahlil la ilaha illallah, pernah dengar orang-orang bismillah. Afdalul dzikri la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Tak ada, dia memang tak sunat pun. Tak usah ada buat rajin. Nah, memang tak disuruh. Kalau bismillah pun tak dibagi pahala, tak bagi pahala. Salah satunya zikir mutlak ni, kita nak azan, tu pun untuk bilai dia, pipi dia pakai mic, kita dengar. Allah contoh ni, bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala kalau bismillah ni. Kadang orang kita ni buat pi kata ngaji dah, dia pasal dia pi tu, kalau orang tak tolak dia pi tu muka kotak tahu marah orang, dia tak aku apa ni pandai dia apa tak suruh aku ya. Pada haram tak kena, orang tak suruh pun. Nak azan tak sunat bismillah. Kadang-kadang tok bi tu imam naik baca khutbah tok khatib hari Jumaat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tu bismillah juga. Yang tu imam tu pun lupa yang bila orang mengaji dia tak mahu nak mengaji ya. Dia puasa dia besar, puasa dia tu imam, dia puasa kemah lah. Tak, bukan nak marah, nak apa, dia puasa dia cukup lah, dia puasa dia walanti dia tu imam, dia puasa besar, tak mengaji, berampuan kerja haram tak? Haram tak kena. Haram, bahasa. Kemudian abang kata benda, kadang-kadang benda tu benda simple memang, tapi tak disunatkan bismillah. Pasal apa? Pasal faedah tiap-tiap zikir mutlak, kerana dia ada zikir bang. Bila dia zikir bismillah, dia berzikir, memang tak disunatkan bismillah kepada benda-benda zikir yang mutlak. Kalau bismillah pun tak bagi pahala. Sebab itulah kaedah mereka, dia letak kullu ibadatin idza lam tutlaq ada muslihat. Tiap-tiap ibadat yang tak dituntut bismillah, tak dituntut pada zikir mutlak. Tiap-tiap ibadat yang tak dituntut ada muslihat, hukumnya tidak sah. Ada seorang arwah tu, arwah meninggal dah di Kedah. Satu ketika bila dia mengajak, orang tanya dia, apa untuk boleh tak? Boleh ke tak? Sebelum doa iftitah kita bismillah. Allahu Akbar, kita sembahyang lah. Sebelum kita baca iftitah Allahu Akbar kabirah, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabirah. Apa dia jawab? Dia kata tak usah buat, orang tak suruh buat. Sebab itu tuan-tuan, dia di situ dia ada tertib. Tapi sunat dia tertib dia kerana benda tu sunat. Selepas pada takbir dua sunat. Lepas pada takbir iftitah. Lepas iftitah a'udzubillah. Lepas a'udzubillah bismillah. Itu Fatihah awal. Tiba-tiba kita Allahu Akbar. A'udzubillah. Saya ingat Allah lupa tak baca iftitah. Boleh tak kita nak patah balik? Kita untuk baca iftitah balik? Maka ulama kata kalau nak baca boleh, tapi tak dibagi pahala dah. Kerana apa? Kerana dah dia habis tempat dia pahala.
Walaupun ulama kata atas jalan terlupa, kalau kita auzubillah, maka tak sunat dah kita baca doa bismillah. Faham? Sebab tu bukan ke semua benda boleh bubuh dengan bismillah. Ni pakai hukum kata temua tempat hak benda elok kena pakai kanan belakang lah. Tapi bawah kena buh kiri weh. Boleh ke buh kanan buh bawah? Tak boleh. Jangan hukum agama dengan kepala otak. Dia kerana bangsa hantaran Allah Ta'ala. Kalau kita hukum dengan akal kita, hukum dengan akal kita hukum dia, selera betul. Ayam dengan kucing mana elok? Kucing lagi elok, kerana dia makan periskis tambah kucing parsi. Mandi sehari 2-3 kali lah, berbedak lagi begitu. Cukup time bulannya awak pergi lah apa, klinik haiwan. Tidur dalam rumah atas katil kena kita lah. Ayam tidur atas rumah sawah tu ya kan. Kalau kita lempak lah, nasi pasinya apa semua dia makan lah. Kucing tak makan lah. Ada mana-mana elok kucing ayam. Dia tak elok kucing, makan kucing. Kalau nak ekor, kalau kita nak ukur elok dengan kepala otak akal kita faham tak? Elok kucing pada ayam. Tapi walaupun hang nampak dari segi akalnya elok kucing, tapi tak boleh makan. Kerana apa? Agama dia bangsa hantaran Allah Ta'ala. Walaupun kita nampak elok, tapi Tuhan kata tak boleh. Tak elok. Sebab tu Sayyidina Umar kata, bila Nabi sebut nak sapu kuf, tahu bila kita pakai kasut yang musim sejuk orang pakai tak, yang atas pada pukulan lidi tak buang. Bila dia pakai bila dia ambil wudu, dia tak basuh kaki dia sapu atas. Nak sapu wajib sapu di atas pun. Tepi tak sah, bawah tak sah. Maka titik ayam di atas dia, ada pun titik sapu mana sapu gitu. Sayyidina Umar kata kalau patutnya yang duk kena tanahnya bawah lah, patutnya sapu bawah lah. Nah, tapi tak boleh, tak sah. Tu nak abang kata dalil kata agama bukan ukur dengan akal, tapi bangsa hantaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik. Tu hak yang sunat. Hak yang ketiga lah, kadang-kadang dia jadi haram bismillah. Haram ni waktu mana? Waktu kita buat benda haram. Haram ni ada dua, sama lah dengan makruh lagi. Haram maksud dia hak mana? Haram yang aridika, haram yang zati. Yang haramnya kita bismillah, haram zati. Haram zati ni apa? Segala benda yang memang yang kata haram, yang memang hukum dia haram. Macam kita lalu kita jalan. Lalu ada pokok mangga, pokok mangga kawan. Tengok buah dia tu. Bayu kita. Kita pun ambil buah. Waktu kita nak ambil buah, bismillahirrahmanirrahim, curi ya. Maka hukum bismillah itu haram, kerana curi itu haram. Faham? Haram, kerana curi itu haram. Kerana curi itu zatinya haram. Diri curi itu haram. Tetapi kita buat balik ke rumah, kita basuh, kita kopek-kopek dia apa semua. Lepas tu kita nak makan dengan orang belajar. Waktu nak makan dengan belajar ni, bismillah apa? Lepas tu kita ambil. Ini siapa yang tak tahu kata kita tu itu, bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum bismillah? Sunat. Nabak kata makan tu haram juga, tapi dia pakai aridi. Faham tak? Dia bukan zati. Yang haramnya perbuatan zati itu haram. Adapun aridi itu tidak haram. Maksudnya perkataan Abang kata aridi itu sunat bismillah. Kerana diri buah mangga tadi ni dia bukan haram. Haram sebab curi. Kalau kita bismillah ketika nak curi itu haram, kerana curi itu zati. Tapi nak makan buah mangga ni sunat bismillah. Sama dengan benda sunat. Benda makruh sama dengan benda makruh. Benda makruh, maka makruh kita bismillah, makruh apa? Zati.
Adapun makruh yang aridi, kita pergi makan sate yang mentah lah, bawang mentah lah. Nak makan bawang mentah lah, tak pernah bismillah orang ni. Nak makan buah petai lah, bismillah. Bismillah lah. Makan, bismillah. Dapat apa lah? Dapat. Yang makruhnya hak zati. Tahu zati di mana? Diri benda tu memang makruh lah. Macam kita tengok kemaluan kita ni, itu makruh. Dulu dia jangan tengok bismillahirrahmanirrahim, maka makruh lah bismillah tu kan. Contoh, itu dia bagi makruh. Adapun makruh yang aridi, yang baru mai, maka itu hukum dia sunat kita bismillah. Sunat bismillah. Tapi kalau diri macam belacan tu dia zati ke aridi? Diri belacan tu okey, macam rokok ni dia makruh zati ke aridi? Dia makruh dia aridi. Faham? Aridi ni kalau dia duduk dalam bukit kita main sembahyang makruh lah. Lah ni rokok jual dah tak beli, dah akhir ni mahal, di blend lah bawah semua kan. Dia masuk, dia letak dalam poket dia. Mana semayang tu dalam poket lah. Dia dalam poket. Makruh dalam semayang? Tak makruh. Kerana zat dia tak makruh. Yang makruh yang sebab kita isap. Bau dia tu baru mai, maka ketika tu baru jadi makruh. Faham? Makruh dia baru mai. Itu dia panggil aridi. Makruh yang aridi. Sama lah buah petai. Kita tahu buah petai. Kau betul dia tak tahu buah petai. Buah jeming. Tak buah petai. Dia pergi pasar malam. Sebelum maghrib. Malam maghrib, orang azan di singgah. Di surau singgah masjid. Lah kena ni buah petai mahal. 10 dia punya papan tu kan. 20 dia tu. Kata ambil. Dia kata tinggal dalam motor ambil pula ni. Dia pun pegang-pegang pun syukur. Memang ya Allahu Akbar. Buah petai tu cukup. Makruh ke tak? Tak makruh. Nah, kerana diri buah petai tu tak makruh. Yang makruhnya sebab kita makan, dia keluar bau rumah. Itu dia panggil aridi. Adapun tiap-tiap makruh yang aridi, sunat bismillah. Dan dapat pahala kita bismillah. Yang makruhnya, apa yang makruh bismillah ni, hak yang makruh yang zati, diri itu makruh menjaga makruh. Itu tak boleh. Kerana diri dia tu memang makruh. Tapi kalau macam budu, belacan ni tentang budu ni dia tapi diistisnokkan pada makan. Dia harus pada makan, tapi tak dia harus pada kena baju, kena pakaian kita. Kalau dia kena pakaian kita, maka hukum dia kena basuh. Kalau tak basuh tak sah sembahyang. Tapi makan boleh. Contoh senang kita buat macam ni. Tai ikan bilik kan. Makan apa pun makan tai dia. Contoh bisa makan tai ikan bilik. Kalau nasi lemak sebungkus RM1 tu tuan-tuan, tak ada orang nak kelas kat hampa kan. Dia goreng dengan tai-tai tu lah. Dia belilah nasi lemak RM1 kan. Hak yang bilik telur kan. Tak ada yang nak kelas mula bagi kat kita lah. Padan lah dengan harga RM1. Dia goreng macam tu boleh makan. Boleh tak? Ulama kata harus pada makan. Dia kaedah dalam kitab pekak, tiap-tiap ikan tau tuan-tuan, yang kalau ikan tu bentuk dia bulat, dia sebesar jari kelingking, boleh kita makan sekali dengan pokok tiap-tiap dia. Goreng tu dia boleh makan. Tapi kalau dia bentuk macam nipis, dia tu kan, macam ikan tambahan kering kan, dia jenis nipis, maka sebesar 2 jari ulama kata harus kita makan sekali dengan dia. Kalau lebih pada besar ni, besar ikan buah tu makan teh tak boleh. Kena buah tu. Jadi teh ikan bilik tu harus kita makan. Tapi kalau kita ambil seketui teh dia pulang bukit baju, main sembahyang sah ke tak? Ni apa masalah? Sah ke tak? Tak sah. Pasal kita bertanggung dengan najis. Nama kita dimaaf pada makan, tapi tak dimaaf pada pakaian. Faham?
Macam darah, benda najis itu dimaaf pada pakaian. Kalau terkenal pada kita sedikit darah, okey, setitik kita ada sedikit, itu dimaaf pada kita pada pakaian kita, itu dimaafkan. Mai sembahyang sah. Tapi kalau setitik dia jatuh dalam ayak kita ni, dan dia larut hilang pun tak nampak pun kena nanti sikit. Harus hilang ini. Tak harus. Pasal darah dimaaf pada pakaian, tapi tak dimaaf pada benda yang cair. Faham tak ni? Tuan-tuan, wudu ni datang apa? Wudu ni apa benda wudu? Tarikh wudu dulu apa benda wudu? Apa disiplinasi wudu? Wudu ni ayat. Hak ni yang dalam kaedah orang panggil fiqh, dia panggil ayat danuk. Tuan-tuan faham danuk ni apa? Kalau orang mati, ikan mati, sebelum dia kering, dia akan keluar ayak bang. Itu panggil danuk. Ayak danuk. Dalam kaedah orang mengaji fiqh, bab najis. Bila ikan bilik semua ni, dia masuk sekali ikan bilik itu, dia bukan kelihatan sekali nanti ikan bilik apa-apa, dia letak garam dah. Bodoh ni. Lepas tu dia perap. Bagi lama, maka ayak tu dia keluar ayak apa? Ayak ikan tadi lah. Malah bercampur dengan teh dia apa semua teh ikan tu lah. Maka najis dah benda tu. Najis. Itu dimaaf pada makan kerana benda yang kita sebut tadi, tapi tak dimaaf pada kena baju. Faham tak? Macam teh ikan bilik tadi. Sama. Semua kalau dia mati dalam air ni tuan-tuan, kita buang semut, jangan makan semut, haram juga. Ya, kita buang semut tu, tapi kita minum air tu lah. Tak apa, pasal dia tak menajiskan air, pasal binatang yang tak mengalir darah. Tapi kalau dia mati duduk dalam poket, tak sah sembahyang tuan-tuan, kerana bertanggung dengan najis. Kita dalam sembahyang tampak nyamuk, tampak. Bila tampak angkat, dia jatuh selalu okey. Tapi bila tampak dia lekat bangkai dia dekat tangan kita, tak jatuh sampai mulut dia itu sampai kena duduk jentik dia, maka hukum dia tak sah sembahyang tu. Pasal apa? Pasal kita tanggung nak najis. Bangkai nak najis. Dia kata bangkai nyamuk mungkin kira weh. Kalau tampak tu jatuh okey, maka kita tak tanggung. Tapi kalau bertanggung dengan najis, hukum dia. Tapi kalau darah dia saja tak ada apa ibu dia tu, maka itu tak apa. Kerana apa benda bangkai, tiap-tiap binatang yang mati yang bukan dengan sembelihan syarak tu hukum bangkai belaka. Walaupun binatang tu patient boleh makan asal. Tapi kalau binatang yang patient tak boleh makan, macam kita kata kucing, walaupun kita sembelih, tetap hukum bangkai. Kalau bulu kucing, tak ingat. Kalau bulu kucing najis ke tak? Dia masuk, dia kaedah ni gini. Ni saya permit bagi orang. Lalu buat jam terakhir, mampu yang banyak tu, dia boleh duduk. Baik. Dia kaedah dia gini, dalam hadis Nabi sebut ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun. Barang yang terpotong daripada tiap-tiap yang hidup, daripada binatang yang hidup, fa huwa mayyitun, itu hukum dia bangkai belaka. Ma quti'a min hayyin, barang yang terpotong ataupun tergugur, terputus daripada binatang yang hidup, daripada yang hidup, fa huwa mayyitun, hukum dia bangkai. Bulu kucing, duduk di kucing itu tidak najis. Tapi bila bulu kita pegang kucing, dia lurus. Bila dia lurus, dia kena pakaian kita. Najis ke tak? Najis, ulama kata. Cuma dia dimaafkan. Dimaaf ni berapa orang? Satu orang dimaaf. Maksudnya dimaaf pada sikit, tak dimaaf pada banyak. Satu orang kira sikit, dua orang kira sikit, tiga orang kira hukum banyak. Dia maaf dekat dua orang, tiga tak maaf. Lepas tu kena basuh baju tu, tak payah apa kena. Apa dia panggil apa bahasa sini? Kibas. Kibas sudah lah, kerana dia bukan cayak orang, dia kering. Kibas dia keluar, okey lah, selesai. Gitu lah.
jenis tak nampak atas jadah kita. Biasa kucing dia tidur. Maka kita tengok dengan mata yang pertengahan, jangan mata terlampau tajam sangat dan jangan terlampau kelabu sangat. Itu saja. Nah, tak payah pilih belik pakai obok, tak perlu. Dia kita tengok dengan mata yang pertengahan, mata yang mu'tadil. Dalam kitab mereka, kebiasaan orang lah. Jangan dia ni terlampau terang sangat. Nyamuk duduk sebatu dia nampak lah. Itu terang sangat. Nah, kadang-kadang gajah duduk depan mata pun tak nampak, tu kelabu sangat. Dia agak-agak kebiasaan orang dah. Kalau kita patu tengok, oh tak ada dah. Okey, hukum dia dulu. Tak selalu belik-belik, tengok saya. Mu'tadil. Gitu. Ni nampak kata bukan ni binatang mati ya Allah. Kita pergi dekat. Tahu tak? Bila kita pergi kita kata pokok yang kupu-kupu ni ada pacak kan. Bila ada pacak dia ketik gitu. Lepas tu kita main sembahyang, dia duduk di kita. Biar pergi dia. Cuma masalah dia kena tu sebelum wudu atau selepas wudu. Kalau sebelum wudu tak sah kerana tempat yang dia duduk tu tak masuk ayat. Faham tak? Cuma patuh, tapi kita kata patuh takdir, kata kita kena tu sebab kita ambil wudu. Betul, lalu dia apa? Dia gigit kita. Maka dia duduk di situ. Bila dia duduk di situ kita main sembahyang. Kalau selagi dia hidup itu bukan bangkai. Maksudnya biar pergi dia duduk di situ. Kalau dia kata pergi nak cabut lagi ikut dalam keluar, biar pergi sembahyang dengan pacak dengan lintah pun tak apa. Pasal dia hidup. Bila dia hidup bukan bangkai. Tuan-tuan, semayang ni tuan-tuan, kalau benda hidup bukan dekat tanggung apa? Pacak, tanggung kambing pun sah sambil semayang. Tapi nak kambing hidup. Kecuali binatang yang dimakan daging dia, faham? Macam kambing, biri-biri lah, lembu. Binatang yang dimakan daging ni, ada pun bulu dia, kalau kita ambil ketika mana dia hidup, itu tidak najis. Sebab itu orang ambil bulu biri-biri kan. Ketika mana dia hidup, orang ketam bulu tu untuk buat baju, itu tidak najis. Tapi kalau ambil ketika dia mati, itu najis. No, kaedah tu. Wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal apa kudu ni kaedah dia betul. Jadi kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang dia jadi sunat. Hak sunat kadang-kadang dia jadi harus. Ada benda dia bagi mutlak. Kerana bismillah. Dan sikit lagi tuan-tuan, jangan mati. Bismillah ni tuan-tuan, kadang-kadang dia disunat di permulaan amalan. Kadang-kadang disunat di tengah amalan. Kadang-kadang selepas pada amalan. Misalnya macam mana? Macam kita makan. Kita makan nasi. Makan takkan makan apa pun. Kita makan. Sebelum pada kita makan di awal mula tu sunat kita bismillah. Main dengan lapar sangat ni tuan-tuan, terlupa bismillah. Bila terlupa di tengah-tengah makan baru teringat, maka sunat kita bismillah kat tengah ni. Tak payah basuh tangan dah lah, mula tak perlu. Bismillah kat tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hati kat bismillahirrahmanirrahim lah senang. Nah, di tengah pun terlupa juga, punya lapar. Basuh tangan, alhamdulillah, Allah lupa bismillah. Maka ulama kata sunat lagi walaupun selepas pernah makan bismillah. Pasal apa sunat? Pasal sangkut weh. Dia macam dia timing, bila dia habis lepas masa dia habis. Dia tap apa dia pakai masa lah. Timing timer dia ada timer habis lepas masa dia cut. Contoh saya bercakap dia dah kemarin dengan Ilsa daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Habis 5 petang pergi Sarah malam lepas maghrib. Lepas Sarah ke Batu 10, lepas Ansha. Lepas pada Ansha ke markas sungai Sekamat sampai pukul 2 semalam. Ni mula tahun ni pula ni saya pun nak balik lah. Tu je tak ada. Balik dekat lah. Habis semua. Jadi ala kuliah kata tuan abang sikit.
Jadi walaupun bab makan ni sunat lagi, walaupun selepas pada kita makan. Lepas kita makan sunat lagi. Pasal apa sunat? Kerana Nabi kata nak memuntahkan balik syaitan yang makan dengan kita. Bila kita makan tak bismillah ni, syaitan makan dengan kita. Dia tak ada barakah tadi. Kerana bila kita bismillah, walaupun selepas makan, dia teringat selepas makan pun teringatlah. Maka sunat kita bismillah tentu. Kerana apa? Nak memuntahkan balik syaitan yang makan dengan kita. Itu satu. Yang kedua, bismillah ni sunat pada permulaan saja dan pada pertengahan, tak disunat pada penghujung. Apa dia? Macam ambil wuduk. Ambil wuduk mazhab kita sunat bismillah lah. Mazhab Abu Hanifah dia kata wajib bismillah. Maksudnya kita kalau ambil wuduk sunat bismillah. Kita terlupa bismillah. Maka mai kat kita sapu kepala, baru kita teringat Allah tak bismillah ni. Bismillah waktu tu. Sunat kita bismillah ketika tu, macam di tengah-tengah perbuatan. Sunat. Bismillah macam mana? Macam makan tadi lah. Tak erti juga bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Ada pun kalau terlupa juga, di tengah pun terlupa bismillah. Habis dah basuh kaki, selesai basuh kaki, angkat tangan nak doa, baru teringat Allah tak bismillah weh. Ambil wuduk dah, maka tak sunat dah bismillah. Faham tak? Bab wuduk hanya sunat di awal dan di tengah, di akhir dia tak sunat. Tapi kalau bab makan di awal sunat, di tengah sunat, di ujung, di akhir pun sunat. Itu beza. Ada satu lagi kata ulama, sunat di awal saja, tak sunat di tengah dan tak sunat di hujung. Apa dia? Jima'. Tahu jima'? Jima' ni sunat di awal dia. Tiba-tiba terlupa weh. Duduk tengah-tengah tu baru teringat Allah tak bismillah. Apa jangan gatal bismillah di tengah. Hukum dia makruh. Tu pun kalau niat zikir, kalau tak niat zikir haram. Ataupun tak teringat juga di tengah tu. Teringat di selepas pada tu. Hak selepas pun makruh hukum dia kita bismillah. Boleh faham? Yang abang kata ada yang sunat di awal, di tengah dan di hujung, ada yang sunat di awal dan di tengah, ada yang sunat di awal sahaja, tak sunat di tengah dan di penghujung dah. Nampak tak? Itu macam jima'. Tapi masalah jima' ni ulama kata bismillah dia sunat kifai, bukan sunat aini. Maksud dia jima' ni dua orang lah, seorang tak jima' tu dah. Jamaah ni mana himpun. Tu panggil apa, sembahyang jamaah tu himpun lah. Jadi ala kuliahnya dua orang, maka dia sunat dia kifai. Kifai ni ke mana? Kalau lelaki ataupun apa suami atau isteri salah seorangnya bismillah, memada dah ulama kata. Daripada hukum makruh mana tak makruh dah. Dia tanya alhamdulillah dia bismillah, tak apa dah. Maka tak makruh dia kerana dia sunat kifai dia. Macam kita bagi salam. Kita 3-4 orang pergi rumah kawan. Maka sunat salam tu kifai. Apa makna kifai? Bagi seorang sudah lah. Ni ada 14 orang pergi 14 bagi salam. Tak nak jawab lah tuan rumah dia seorang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni naik pula assalamualaikum. Korang wakil sudah. Tu dia maksud dia sunat kifai. Faham tak? Dan jawab salam ni pula, kalau kita ramai-ramai begini, dia kata wajib kifai. Orang masuk dalam surau ni bagi assalamualaikum, seorang jawab pun memada dah. Lepas dah hak wajib tadi, hak yang ramai-ramai tu dah. Itu dia panggil wajib kifai. Satu surau pergi rumah Pak Long tu, dia nak tengok dia demam. Satu surau ni, so tiap-tiap orang bagi salam, mampu dia jawab betul. Seorang sudah lah. Nanti dia bagi sunat kifai. Tapi kalau kita seorang-seorang, dia jadi sunat aini lah. Faham tak? Kita seorang pergi rumah dia pun seorang, maka sunat bagi kita atas diri kita aini lah tu. Kita bagi salam kepada dia. Dan dia pun wajib, dia wajib tu wajib aini lah. Pasal dia seorang dia lah. Jawab salam tu. Itu beza lagi tu. Jadi ala kuliahnya tu bismillah tuan-tuan. Jadi hukum dia berlegat atas 5 hukum tu. Dan keadaan kita bagi itu ada yang sunat di awal, di tengah macam kita abang Azad, beberapa perkara. Jadi ada perkara yang kadang-kadang kita nampak lagi elok tapi tak disunatkan kita bismillah. Kadang-kadang kalau kita tengok ada juga benda yang tak haram tetapi benda tu tak sunat bismillah. Pasal apa? Pasal dia hukum ataupun pada agamanya dia pandang benda tu benda yang hakir. Apa hakir? Benda yang lekeh. Macam mana?
Macam kita sapu sampah. Sapu sampah ni perempuan, tuan-tuan memang bangsa tak sapu lah. Nah, perempuan ni, abang kata, ulama kata tak sunat juga bismillah. Pasal awak haram tak ada dah. Bukan dia benda haram. Dia masuk benda hak lekeh-lekeh di dalam Islam. Dia panggil benda hakir. Maka benda hakir macam tu, maka di segi syarak dia pandang lekeh, maka tak disunatkan kita bismillah. Nah, cuci longkang. Kita buat gotong royong cuci longkang. Panggil lah YB ke mana-mana lah. Main rasmi. Dia pun disebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan gotong royong cuci longkang. Bengong sekali ingat YB kali yang kita orang tak ada bismillah, benda hal lekeh-lekeh itu memang tak disunatkan bismillah pun. Kerana memang pasal benda tu benda yang disebut dalam kitab-kitab, dia kata benda hakir, benda hak yang dia panggil apa? Kalau orang Kedah panggil lekeh, orang sini panggil apa? Lekeh lah. Lekeh dalam di segi syarak dia pandang bukan haram, tapi benda tu benda lekeh. Bila lekeh maka dia tak disunatkan bismillah. Liwala wallahu alam. Qala musannif rahimahullahu taala, kata dia alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wallahu taala a'la wa alam. Next month wallahu alam. Jadi tuan-tuan, Bulan sekali. ni abang buat ubat. Jadilah boleh separuh sehari. InsyaAllah lah. Kita ni ada berapa muka surat? Hak Jawi, hak Rumi, tak kira banyak. 44 tahun nanti lah tuan-tuan. InsyaAllah 4 tahun nanti kot. Tak tahulah tuan-tuan, saya dulu kata tuan dulu Wallahualam. Nabi kita ni itulah tuan-tuan. Padahal sebulan kali tuan-tuan. Dia bukan baca kitab ni, bukan baca-baca sahabat, baca-baca sahabat 2 hari habis tuan-tuan. Ya. Baca perahu, baca-baca sahabat 2 hari habis. 44 muka surat. 2 kali kita main kuliah selesai. Baca kitab. Apa dia? Dia benda sunat ya. Bukan wajib, benda sunat. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat tak ada dosa apa. Sunat. Bila kita keluar rumah sunat. Bukan jatuh pada wajib. Kalau kata wajib, kalau kita tak bismillah hukum dia haram. Ni tak haram bismillah. Tuan-tuan nak keluar rumah tu bismillah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul tuan-tuan, kalau nak jalan ni, saya ni dah tanya oleh Abang Abi. Tuan-tuan naik kereta, naik motor baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulah, baca dekat. Betul? Bila habis baca tu baca kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna wa bihaqqi la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Selawat 3 kali. Jalanlah tuan-tuan insya-Allah. Kalau jadi gena-gena pun kita insya-Allah kita selamat. Saya bisa naik kereta kelisa tuan-tuan. Dan saya pernah berlanggang dengan trailer tayar 14. Saya duduk bawah trailer. Saya ingat mati tu. Luka lah sikit lah ni. Mereka tak boleh luka. Weh, kancil bukan kancil, kelisa lawan dengan trailer 14. Kalau ikut adat pi lah. Bila luka sikit, luka tak lengan ni. Kami sikit. Saya kena keluar kot tingkap. Habis depan lah. Kena keluar kot tingkap. Itu cerita. Baca lah tu. Wallahualam. Habis. Ada buat tanya boy. Abang tanya banyak, lawatlah balik. Itu cerita dia. Kalau nak balik awal, tak usah tanya. Dah pilih. Pilihan di tangan anda. Biarlah. Ini dia tak tahu tak tanya. Saya mampu lapak dengan orang ni. Dia kata subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.